Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sekasihi Fadilatul Imam Bilal Ahli Kuasa Masjid kita, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah kita selama-lamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan amal dan juga pengakuan kita sebagai hari yang mampu untuk menampilkan susuk tubuh kita sebagai orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, nikmatnya. Allah berikan kepada kita kebaikan yang banyak, dan terutamanya apa yang telah Allah berikan daripada kebaikan Ramadan yang saya yakin kalau nak disebutkan, nak dihitung satu persatu, ia pasti tidak akan dapat dihitung kira oleh kita, melainkan kita diminta bukan semata-mata untuk menghitungnya, tetapi kita diminta untuk bersyukur, itu yang lebih besar. Kerana kesyukuran inilah yang disebutkan akan memberikan pulangan yang sangat baik untuk kita. Pulangan yang bagaimana? Yang awalnya Tuhan janjikan ditambahi nikmat-nikmat tersebut ke atas diri kita. Apapun kebaikan daripada nikmat Allah yang disyukuri dengan cara yang sebenarnya, ianya akan ditambahkan nikmat tersebut buat diri kita. Tetapi mana-mana manusia yang Allah berikan kepada dia nikmat, namun dia gagal untuk bersyukur, sebaliknya dia telah melakukan perkara yang lawan kepada syukur, yang namanya kufur kepada Allah. Kufur yang kita faham ada dua. Satu yang namanya kufur iman, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi sekurang-kurangnya ada satu lagi kufur yang perlu sama-sama kita jaga. Walaupun iman itu belum lagi terwujud, tetapi ia juga boleh mendatangkan kemurkaan besar daripada Allah terhadap diri kita, iaitu kufur nikmat. Kufur nikmat ini ialah lawan kepada syukur nikmat. Bagaimana yang dikatakan kufur nikmat? Setiap nikmat yang Allah bagi pada kita yang sepatutnya meruntun kita melakukan amal ketaatan pada Allah, diambil nikmat tersebut untuk dilakukan sebaliknya, itulah memaksiati Allah. Maka bila mana kita diperingatkan untuk bersyukur, laksanakanlah seperti mana tuntutan yang sebenar, bermula seperti mana yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, yang dikatakan syukur itu ialah dikala mana terzahirnya nikmat Allah, terzahirnya nikmat Allah pada diri seseorang hamba itu menerusi lidahnya. Yang pertama mesti kena keluar daripada lidah kita, apa dia? Disebutkan sebagai sana'an wa i'tirafan. Kita kena puji Allah sungguh-sungguh, kita kena iktiraf sungguh-sungguh apa yang Allah bagi. Jangan lupa, jangan bila mana Allah bagi nikmat, yang kedua mulut kita adalah semuanya adalah kerana saya, aku, bukan kerana Allah. Sebab bila mana kita dapat nikmat, benda yang pertama kita diminta, cakaplah alhamdulillah. Alhamdulillah inilah yang akan membawa kita mengiktiraf nikmat itulah daripada Allah. Tapi kalau kita tak nak cakap alhamdulillah, akan datang selepas daripada sebutan nikmat tersebut rasa bangga diri, rasa sombong, rasa tak nak lihat Allah dan pemberi nikmat yang sebenar, tetapi kita menganggap ianya adalah hasil usaha diri kita semata-mata. Yang keduanya, wa fi qalbihi syahadatan wa mahabbatan wa mahabbah. Pada hati kita juga setelah nikmat itu diperolehi, ia mesti dihadirkan pada diri seseorang hamba yang nak menzahirkan nikmat Allah, penyaksian yang sebenar dalam hati yang namanya iman dia. Kita percaya bahawa nikmat ini datang daripada siapa? Allah. Kalau Allah tidak
menurunkan kita nikmat, kita bukan sesiapa di atas muka bumi ini. Dan wa mahabbah, dan juga kasih sayang yang sebenar kepada yang memberikan nikmat tersebut. Allah, kita kena sayang sungguh-sungguh Allah. Sebab orang beriman, bila mana mereka menyadari nikmat itu datang daripada Allah yang Maha Kaya ini, mereka akan bertambah-tambah sayang pada Allah. Semacam kalau kita ini hidup di dunia, kalau orang yang datang memberi kepada kita satu demi satu, tiap-tiap hari mesti tidak akan ada melainkan dia akan bagi pada kita kurniaan dia. Jumpa dengan kita, asal jumpa dia mesti dia bagi, kita mesti sayang dia. Ini kan pula Allah yang bukan takat dia bagi per hari, setiap saat itu sendiri adalah merupakan kurniaan daripada Allah, sekurang-kurangnya nikmat kehidupan yang takkan mampu terbayar dengan apa juga hartanya. So kena sayang Allah sungguh-sungguh. Allah sebut dalam Al-Quran juzuk yang kedua, Allah kata walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang betul-betul beriman, dia akan sayang sungguh Allah. Apa jadi pun dalam hidup dia takkan berubah sayang dia pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Allah datangkan pada dia yang namanya ujian kesenangan, dia sayang Allah. Kalau Allah bawa datang pada dia ujian susah pun, dia akan sayang sungguh-sungguh Allah. Macam mana orang yang sayang sungguh Allah? Kata seorang penyair, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata penyair ini, kata kalaulah seseorang itu sungguh benar cintanya terhadap sesuatu, maka nescaya pada apa yang dicintainya itu pasti akan dituruti kehendaknya. Kalau betul kita cinta Allah, apa yang Allah nak kita buat, apa yang Allah tak suka kita tak buat, walaupun ia kadang-kadang bertentang dengan kehendak hati kita, kesukaan hati kita. Sehinggalah yang ketiganya kata Ibn Qayyim, wa ala jawarihi ta'atan wa qiyada. Kita kena zahirkan nikmat Allah bukan takat pada lidah, pada hati, tapi pada perbuatan kita, perlakuan kita, anggota tubuh kita ini. Kata Ibn Qayyim, mestilah dizahirkan ketaatan dan juga ketundukan yang sebenar pada Allah. Barulah kita akan hidup sebagai orang yang bersyukur sebenar-benarnya. Apatah lagi kalau kebaikan yang diberikan itu jelas merupakan kebaikan yang terbesar. Orang kata kadang-kadang kita tak perasan nikmat-nikmat yang kecil-kecil, mungkin itu boleh dimaafkan. Benda yang tak nampak, kita tak perasan, rupanya itu nikmat. Tetapi kalau sampai nikmat yang terjelas di hadapan mata kita, contohnya Ramadan yang Allah berikan nikmatnya pada kita, kalaulah masing-masing lagi tak mampu untuk melihatnya sebagai kurniaan Allah yang terbesar. Ada yang mungkin bila mana datangnya Ramadan, dia merasa tak senang dengan Ramadan yang datang. Allah datang lagi Ramadan padanya. Sedangkan bagi orang yang melihat bagaimana Allah mendatangkan Ramadan ini, seperti mana yang telah dibicarakan dalam surah Al-Baqarah ayat 145, Allah kata sebenarnya Ramadan yang Allah bawa datang pada kita dengan segala kebaikan itu, yuridullahu bikumul yusra, Allah nak bagi kita senang. Wala yuridu bikumul usr, Allah tak nak bagi kita satu pun susah. Walaupun ada yang rasa susah kena Ramadan, susah, lapar Ustaz, kena pula pagi, tak sempat nak sahur, jaga-jaga dah subuh, susah. Tapi percayalah pada segala syariat yang telah diberikan pensyariatannya kepada kita menerusi Ramadan yang tiba ini, Allah sebut sendiri, dia tak nak kita susah, dia nak kita senang. Bayangkanlah kalaulah kita mengerti akan bahasa ini, pasti kita akan lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah merupakan nikmat antara nikmat-nikmat yang terbesar. Sebelum daripada ini pun kita dah sebut, asatizah yang lain pun sampai sebutkan kepada kita perkara ini berulang-ulang. Orang-orang yang mengerti akan kebaikan Ramadan, mereka sampai sanggup menantinya dengan penuh kesungguhan selama tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan daripada ketibaan Ramadan. Apa yang dikisahkan oleh seorang tabi'in yang terkenal, iaitulah Mu'alla ibn al-Fadl, bagaimana dia menyatakan para sahabat Nabi SAW adalah mereka itu menanti kehadiran Ramadan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum daripada ketibaannya. Sesuatu yang sampai kalau dinantikan 6 bulan panjangnya, 6
bulan tempoh panjang tersebut dinantikan sesuatu, pastilah sesuatu yang dinantikan itu bukan perkara yang remeh-temeh, benda yang kecil, benda yang besar. Sebab orang takkan mampu untuk bertahan lebih daripada tempoh beberapa ketika untuk sesuatu yang diharapkan bagi hidup dia, melainkan benda tersebut mesti kena buat benda yang besar, mesti kena jadi benda yang besar. Abang nak kahwin? Nak. Sanggup tak tunggu 6 bulan? Tak sanggup. Pasal nak kahwin. Kahwin tu bukan benda kecil, benda besar. Bertunang 6 bulan orang kata sanggup tak? Sanggup. Haknya ada yang sampai tunggu sampai setahun, ada yang tunggu sampai 2 tahun pun ada. Yang penting dapat kahwin dengan dia. Kahwin tu benda besar bagi kita daripada dunia ini. Apatah lagi Ramadan yang sampai dinantikan 6 bulan sebelum daripada ketibaan. Hari ini hari yang ke-23 daripada Ramadan yang mulia. Walaupun ditanyakan kepada kita, sudahkah kita merasai kebaikan-kebaikan yang telah diceritakan tiap-tiap hari oleh para asatizah satu demi satu, saya tak perlu untuk mengulang. Tapi kalau sampai hari ke-23 masih lagi ada riak-riak yang tak senang dengan Ramadan, masih lagi ada rasa yang kurang senang dengan ketibaan waktu ini, bahkan berharap segera ia berlalu daripada kehidupan, kita doakan mudah-mudahan Allah kurniakan kita hidayah dalam hati kita untuk merasai kemanisan Ramadan yang sangat-sangat dirasakan oleh orang-orang saleh. Bahkan kalau kita dengar cerita berkenaan tentang orang-orang saleh di penghujung Ramadan, wajah mereka itu kelihatan redup, seredup-redupnya lebih redup daripada awan yang mendung. Bila mana ditanyakan kepada mereka bagaimanakah mereka boleh merasakan keadaan yang dirasakan oleh orang-orang saleh tersebut pada raut wajah mereka yang kelihatan sedih, maka pada ketika itu mereka mengerti bahawasanya apa yang disedihkan itu bukan kerana yang lain, tetapi mereka semakin menyadari tempoh mereka untuk bersama-sama dengan bulan Ramadan ini semakin pergi berlalu. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alaihi, semua kenalkan Hasan Basri, seorang tabi'in yang terkenal. Satu ketika bila mana tibanya sambutan hari raya, orang melihat dirinya bersedih. Orang melihat dirinya bersedih. Walaupun kita tahu sunnahnya adalah bergembira pada hari raya, dan makruh bagi kita untuk bersedih pada hari raya. Hari raya adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita bergembira di dalamnya. Makruh kita bersedih. Lalu bila mana ditanyakan kepada Al-Hasan al-Basri, wahai Hasan al-Basri, pada hari yang Allah berikan kepada kita akan kegembiraan ini, mengapa kamu bersedih lagi? Sepatutnya kamu akan menyambutnya dengan kegembiraan seperti mana yang sepatutnya. Lalu kata Hasan al-Basri, wahai yang berkata kepadaku akan kalimah tersebut, kalimah kamu itu benar. Apa yang kamu sebutkan supaya bergembira pada hari raya itu adalah benar. Tetapi buat diriku, bila mana aku memandang kepada amal-amalku yang berada di bulan Ramadan yang lalu, aku tidak tahu sama ada ianya telah pun diterima oleh Allah ataupun sebaliknya. Maka bagaimana aku dapat memujuk hatiku untuk bergembira pada hari ini, sedangkan yang lebih terngiang-ngiang pada fikiranku di kala itu ialah amal-amalku. Subhanallah. Ya, kita patut bergembira pada hari raya, tapi ada setengah orang yang lain dalam keadaan dia bergembira, ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang datang dalam lintasan fikiran dia untuk dia merasai sedikit daripada kesedihan tersebut, dan ianya terpapar pada raut wajah mereka. Tuan-tuan dan rahmati Allah, siapa yang takkan bersedih kalau mereka kehilangan kebaikan? Apatah lagi kalau mereka kehilangan kebaikan yang besar yang diberikan oleh Allah yang namanya Ramadan. Walaupun hidup kita ni kita tahu kita mesti standarkan kepada qada dan juga qadar Allah, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah, dan pelaksanaan itu pasti akan berlaku suka ataupun tidak. Tetapi bagi mereka yang mengenali akan kebaikan Ramadan, yang mengetahui bahawasanya ianya kebaikan yang terhad berbanding dengan kebaikan yang lain, kebaikan yang lain mungkin ia boleh berpanjangan macam kita kata kesihatan kita, ia akan memakan tempoh masa yang panjang, bahkan ia antara nikmat Allah yang terpanjang, iaitu nikmat sihat.
Nikmat sihatnya nikmat yang paling panjang, tuan-tuan. Yang keduanya nikmat yang paling panjang, nikmat masa lapang. Itu sebab dua nikmat inilah yang Nabi sebutkan manusia paling banyak lupa dua nikmat ini. Yang pertama namanya nikmat sihat, yang keduanya nikmat masa yang panjang. Maka disebabkan panjangnya nikmat tersebut, ianya menjadi nikmat yang paling manusia lupa. Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Nabi kata dua nikmat yang manusia sering lupa, sihat dan juga masa lapang. Kenapa? Sebab ia merupakan nikmat yang paling panjang dalam hidup manusia. Manusia hanya akan jatuh sakit ketika mana dia menghampiri kematian dia, dan kemudian dia mati beberapa ketika selepas daripada itu. Jangan kita jumpa manusia katalah 10 tahun usia kehidupan dia, 8 tahun, 9 tahun dia sakit, setahun dia sihat, lepas tu mati. Jangan. Biasanya dia hidup sihat lama, jatuh sakit sekejap, mati. Macam tu juga masa lapang. Masa lapang biasanya manusia hidup dalam masa lapang yang sangat-sangat lapang untuk tempoh yang panjang. Tiba-tiba dia disibukkan dengan sesuatu urusan, lepas tu dia mati. Ini dia manusia. Tetapi Ramadan ini semua tahu ialah merupakan kebaikan yang terhad. Bermula daripada masuknya satu Ramadan tempoh hari, pejam celik, tuan-tuan dah tengok hari ini 23 Ramadan. Saya ingat saya hanya seorang-seorang yang merasakan tahun ini subhanallah, berlalunya masa daripada Ramadan ini terlalu pantas. Subhanallah. Demi Allah, tahun ini Ramadan berlalu dalam hidup kita sangat-sangat pantas. Satu ketika dalam hari-hari yang berlalu daripada Ramadan, bila mana mula menjengah kepada malam yang terakhir daripada 10 Ramadan, satu petang saya sempat duduk beberapa ketika sebelum waktu berbuka dengan anak-anak dan juga isteri. Anak saya yang umur 11 tahun, 11 tahun tuan-tuan, dia cakap, "Abi, tahun ni Ramadan cepat sangat. Abi, tahun ni Ramadan cepat sangat." Saya terkejut. Saya kata, kalau budak 11 tahun boleh merasakan kepantasan masa yang benar, takkan orang yang sudah terbiasa hidup untuk waktu Ramadan yang panjang tidak merasakan akannya. Ini yang kita rasakan waktu ini, dan kita tahu ini antara petunjuk-petunjuk akhir zaman. Masa itu akan berlaku dengan pantas. Tapi subhanallah, apapun yang Allah berikan kepada kita daripada ruangan masanya, rahmat Allah itu masih lagi ada untuk kita. Peluang itu masih lagi berbaki, walaupun masa yang berlalu itu kita dapat lihat berlalu dengan pantas. Ada seorang sahabat saya sampai dikatakan kepada saya, dia kata, seolah-olah sekarang ini kita merasakan waktu yang kita ada daripada kehidupan itu apa yang berada pada waktu sebelah paginya sahaja. Bila masuk waktu zuhur, ibaratnya maghrib itu telah pun tiba. Tuan-tuan rasa atau tidak? Masuk waktu zuhur, tengok-tengok dah maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbanding waktu dulu, paling kurang kita akan merasakan waktu itu berjalan sikit demi sikit. Sekurang-kurangnya untuk 10 Ramadan yang pertama itu kita akan merasakan waktu itu berlalu dengan sedikit lambat. Bila dah lepas 10, baru kita rasa dah cukup. Sekarang tak, daripada hari pertama lagi, subhanallah, kami yang menjadi imam-imam untuk salat-salat tarawih, tuan-tuan, tahun ni saya bertugas di beberapa buah masjid. Ada satu masjid yang saya bertugas daripada malam pertama sampai malam yang ke-15. 15 malam saya bertugas tanpa henti tiap-tiap malam. Apa yang kita dapat rasakan mula malam pertama, tengok-tengok subhanallah, dah habis tahun bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan amal kita yang dapat kita kerjakan yang sebenar-benarnya terlalu sikit. Walaupun orang kata adalah tradisi-tradisi yang kita biasa buat, sembahyang tarawihnya, baca Quran, zikirnya, tetapi seolah-olah kita tak merasa puas untuk melakukan ibadah di dalam waktu-waktu ini. Telah berlalu daripada kita lebih daripada 2/3 daripada Ramadan, yang berbaki tidak lebih daripada 7 hari, tuan-tuan. 7 hari yang terakhir inilah yang sebenarnya bila mana kita mengenali tentang masa yang Allah peruntukkan daripada kebaikan ini dan memahami bahawasanya ia adalah kebaikan yang terhad. Katalah tuan-tuan minat sesuatu dalam hidup tuan-tuan yang mana ditawarkan untuk tuan-tuan dalam tempoh yang terhad. Hari ini kata Masjid Bukit Indah buat mandi buka puasa, disebutkan waktu berbuka puasa nanti tuan-tuan akan dihidangkan pada tuan-tuan hidangan yang
seenak yang tuan-tuan akan makan, ikut selera tuan-tuan. Katalah tuan-tuan ni orang Jawa minat tempe. Bukit Indah kata hari ni kami nak jamu tempe kesukaan tuan, tapi masanya cuma di antara azan maghrib sampailah iqamah. Itu je waktu makan. Lepas daripada tu kalau lebih pun kami takkan bagi lah, kami simpan lah. Agak-agak waktu tu tuan-tuan akan pulun semua-semua makan tempe tu ke, tuan-tuan pejam mata je, tak payahlah, tak apa. Ada yang kata tak apa sebab dia kata esok ada lagi, lusa ada lagi. Kalau tak dapat makan yang Bukit Indah pun tempat lain nanti kita boleh cari. Tapi agak-agak Ramadan kita nak cari mana Ramadan ini di bulan-bulan yang lain. Kokolah kita nak cari, kata bulan Ramadan ini tak sempat, kena tahun ni sibuk, saya nak jadikan diri saya dapat kebaikan Ramadan ni pada bulan lain lah. Saya nak dapat daripada bulan Syawal nanti kita sama-sama buat sembahyang tarawih. Boleh ke tidak Tok Imam? Jenuh. Tok Imam kata boleh, awak buat seorang-seorang, kami nak balik. Tak dapat, saya nak tunggu. Pasal apa? Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kok kata kita terlepas malam Al-Qadar di bulan Ramadan ni? Kita kata tak apa, nanti saya cari malam Al-Qadar di bulan Zulhijjah. Confirm tak jumpa. Kebaikan-kebaikan inilah yang patut kita sebut pada diri kita. Wahai diri, kamu belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kata diri saya pun, saya boleh katakan begitu. Mungkin ini Ramadan yang terakhir buat saya dan itu. Maka dalam masa 7 hari, seminggu ini, cuba jadikan diri kita insan yang terbaik. Bukan untuk sesiapa, tapi untuk Tuhan yang kita nak zahirkan kesyukuran, dan untuk diri yang Tuhan kata, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa-siapa yang bersyukur kepada Allah, sebenarnya dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Setiap daripada kesyukuran yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, ianya tidak menampakkan kemuliaan Tuhan, tidak. Ataupun kalaupun seseorang itu melakukan kekufuran, dia tidak langsung merendahkan sedikit pun kemuliaan Tuhan yang sudah pun bersifat dengan maha mulia. Tetapi setiap daripada kesyukuran hamba itu akan dipulangkan kepada hamba tersebut, dan mana-mana mereka yang kufur juga akan dipulangkan kekufuran itu kepada diri yang kufur tersebut. Setiap daripada manusia akan dibalas daripada jenis amal yang dihadapkan pada ketika mana dia melakukan amal tersebut. Puasa ini tuan-tuan, Ramadan ini tuan-tuan, qiyam di bulan Ramadan ini tuan-tuan, ia takkan berulang pada waktu-waktu yang lain. Maka orang-orang yang memahami akan pemberian Tuhan yang hebat ini, dalam diri mereka akan terngiang-ngiang satu daripada seruan Tuhan. Apa kata Tuhan? Limithli dhalika falya'malil 'amilun, limithli hadha falyatanafasil mutanafisun. Demi kerana untuk apa kebaikan yang Tuhan berikan ini, maka hendaklah kalian berlumba antara satu sama lain untuk mendapatkan bahagian yang terbaik daripada Ramadan. Kerana bahagian yang terbaik daripada Ramadan yang disebutkan sebagai takwa, ianya tidak akan diketahui oleh sesiapa melainkan kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, ianya hanya diketahui pada sisi Allah. Tetapi dalam keadaan begitu, kita diminta untuk apa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat daripada surah Al-Hasyr. Tuhan kata, wahai orang beriman, kalaupun kamu tak tahu takwa itu nanti bagaimana, siapa yang paling mulia, tetapi Allah tetap minta kita bertakwa. Macam mana jalan bertakwa? Antara jalannya ialah tengok-tengoklah apa yang kamu bakal persembahkan kepada Tuhan kamu untuk hari yang kamu tahu pada ketika itu harta maupun anak pinak tidak lagi bermanfaat. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya untuk diri kita. Inilah yang perlu kita letakkan di hadapan mata kita setiap hari, supaya ianya akan terus menggerakkan diri kita untuk terus tunduk taat pada Allah. Bukan takat terus tunduk taat pada Allah, terus konsisten sehingga ke penghujungnya. Walaupun kita dapat melihat pemilihan Allah ini sangat-sangat istimewa. Ada yang dipilih oleh Allah untuk terus kekal dalam ibadah, ada yang mungkin akan gugur di pertengahan jalan. Tetapi tugas kita bukan memikirkan tentang orang, tugas
untuk sesuatu yang semakin kecil peluangnya pada masa akan datang. Tetapi untuk kita, insya-Allah 7 hari ini tetap menjadi yang terbaik insya-Allah. Kerana apa? Sebab Nabi SAW menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal kita, amal-amal manusia ni tuan-tuan, ia bukan hanya sekadar dihitung daripada awalannya, tetapi Nabi kata hanya saja amal-amal manusia itu yang terpentingnya dilihat pada khatimah-khatimahnya, penutup-penutupnya, akhir-akhirnya. Nak tengok perjayaan kita ataupun tidak, tunggu sehingga itu hujung Ramadan nanti. Siapa yang masih lagi mampu mengekalkan konsistensinya dengan Ramadan, mudah-mudahan mereka lah yang disebutkan ulaika humul muflihun. Saya kira cukup untuk peringatan pada tengah hari ini. Satu waktu yang diberikan oleh Allah untuk sama-sama kita muhasabah diri kita bagi apa yang berbagi daripada Ramadan sekitar 7 hari lagi, 7 malam lagi, untuk kita rebut yang terbaik daripada kurniaan terbesar oleh Allah bagi tempoh setahun ini. Ramadan yang mulia, Ramadan yang diberkati, dan mudah-mudahan ia merupakan Ramadan yang terakhir yang terbaik untuk kita, kalau itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana syahr Ramadan bi ridwanik. Allahumma khtim lana syahr Ramadan bi ridwanik. Allahumma khtim lana syahr Ramadan bi ridwanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.